Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Auda. Pada Rampai Pagi TV pada pagi ini, apa yang dapat Auda saksikan di sebelah tangan kiri saya, seekor ular, dan inilah yang dapat Auda saksikan antara sebahagian pameran yang terdapat di sini sebagai usaha mereka warga peniaga tempatan untuk sama-sama mengoksikan dan juga memberikan pendidikan kepada orang kita mengenai dengan faedah pemeliharaan ular di negara kita, Brunei Darussalam. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan pemeliharaan ular yang terdapat di sini, salah satu expo yang terdapat di negara kita Brunei Darussalam, sama-sama kita tonton menerusi Rampai Pagi TV pada hari ini. Sebetulnya saya takut mengenai memegang ular ini. Janganlah rasa geli. Sebetulnya ular-ular yang terdapat di sini jinak-jinak yang sudah dibentuk dan dikawal oleh penjaganya, dan ular yang tidak berbisa sebegini rupa. Memanglah pada awalnya saya pun rasa geli dan takut untuk menyentuhnya, hingga kan petugas di sana sering memujuk saya untuk cuba memegangnya. Yang penting kata mereka, yakin dan usah difikirkan akan ketakutan. Terdapat banyak jenis ular yang dipamerkan untuk kunjungan orang ramai. Sama ada mereka yang datang sekadar untuk melihat atau mengambil gambar bersama dengan ular-ular yang terdapat di sana. Pada pagi ini, kita dengarkan penjelasan Awang Edwini Hasnizam bin Idinin yang berperanan besar bagi perniagaan dalam pameran ular ini atau binatang pemeliharaan eksotik. Berapa binatang terpelihara yang terdapat di sini hasil daripada yang bis kita usahakan? Dalam 40 ekor. Berapa ekor? 40 ekor dengan bermacam berlainan jenis. Our motive is sebenarnya untuk educate people, untuk memberikan pengetahuan dan bahawa bukan semua ular yang berbisa. Macam selain daripada ular yang dapat dipamerkan di sini dalam exotic pesta ni, apa lagi binatang-binatang yang dipamerkan di sini untuk kunjungan orang ramai? Yang di sini ada kita ni ada yang orang katakan anggak, yang namanya toki gecko lah, tapi orang begitu anggak. Biawak yang lokal biawak, namanya water monitor lizard, dan kami ada tarantula. Blue tongue skink lah, dikatakan orang kita ni kira bilang karong lah, sama African Savannah Monitor Lizard. Menurut Awang Edwini Hasnizam, beliau mula berminat memelihara ular sejak dia menyedari betapa besarnya kuasa Allah menjadikan atau mencipta ular tanpa kaki dan tangan, tapi masih mampu untuk mencari makan dan hidup di dunia ini. Ular lebih senang daripada kucing. Ia hanya perlukan air dan sangkar. Makanannya pula yang diberi mengikut saiz ular tersebut. Jika ular yang sederhana besar, cuma diberi makan tikus. Tetapi jika ular tersebut bersaiz besar, makanannya ialah ayam dan burung puyuh. Memang bukan mudah menjaga binatang sebegini. Walaupun pada dasarnya yang sering kita lihat, ular adalah binatang liar dan berbisa. Malah apabila ia dibelai dan dijaga, ia menjadi binatang yang jinak dan seolah-olah faham apa kehendak si pemilik. Kita dengarkan antara pendapat-pendapat mereka mengenai dengan spesies ular yang terdapat di sini. Baiklah Fadilah, sebagai pengunjung di sini ni, kenapa Fadilah berani masuk untuk melihat ular-ular yang terdapat di sini ni? Sebenarnya saya memang takut dengan ular, tapi bila saya melihat banyak jenis-jenis ular di sini membuatkan saya teruja nak tengok kan. So saya cuba memberanikan diri lah. Jadi sebelum ni kalau ada pengalaman-pengalaman Fadilah sendiri menjumpai ular ke di rumah ataupun macam mana? Actually ada, sebenarnya adalah, tapi bila kita tengok ular di rumah tu kita berasa takut. Tapi bila sampai di sini, bila dah diterangkan oleh pekerja-pekerja di sini, oleh anak-anak di sini, dia kata maksudnya ular ni tidak membahayakan jinak lah. Kalau kita bela dia dari kecil kan, dia akan menjadi tak membahayakan kita lah. Ada niat hati untuk kan memegang? Niat tu ada, tapi masih takut lagi. Tapi maybe tengoklah dulu, sekejap lagi ke I try untuk memegang ular-ular ini. Jadi ada cita-cita untuk membeli ular ataupun menjaga ular? Untuk menjaga tidak, tapi untuk melihat dari dekat boleh. Okey, terima kasih.
Baiklah, di kesempatan ini saya bersama dengan dua orang belia yang turut sama berkunjung ke pameran ular ini dan juga sempat memeganglah dan juga saya sempat juga menemu bersama dengan mereka ini. Jadinya mengenai dengan ularannya, adakah awang sendiri memelihara ular di rumah kah ataupun macam mana, ataupun dalam pameran ini baru merasa memegang? Oh, baru megang. Baru memegang. Apatah perasaannya dan juga rasanya untuk pertama kali memegangannya? Awal-awal nervous pulang, tapi peratu ni okey tak? Dalam lama tu okey je. Oh, Dan juga awang siapa pengalaman di sekitar pernah je memegang ular sebelum menikah ataupun terjumpa terus membunuhkah atau macam mana? Pernah. Awal pernah. Sebelum ini pernah terjumpa ular. Pernah yang mati. Itu lari. Biarkanlah saja. Lintas sih. Jadi kalau mengecam pengalaman awang sendiri, kalau macam apa untuk pemeliharaan ular ini, adakah berfaedah bagi awang sendiri kah ataupun macam mana bagi awang sendiri? boleh aja untuk jadi hobi. Faedah aja ni. Jadi kalau daripada binatang peliharaan awang di rumah, apa yang pernah dijaga dan macam mana? Kucing saja tak? Kucing saja. Nada yang eksotik lah. Rasanya okey, macam biasa dekat yang jinak kan. Agak sanjuk. Okey, rasanya okey. Rasanya ada kasar kulitnya, tapi macam berjalan-jalan. Okey, mungkin ni kali moving ni kita macam bergerak pula tangan. Okey. Rasa takut indah pulang ada. Indah pulang ada rasa takut. Lagipun yang jenis ni harum baunya. Indah berbau. Macam bau plastik. Nah, bau plastik. Kalau kan berani. Okey. Kalau rasanya lah akan memegang ular, pegang atas saja ular yang di sini. Tapi yang pulang ular di luar itu bahaya kan. Yang di sini ni jinak, sudah terlatih. Yang sini ni bolehlah dipegang. Dapat dia merasa apa rasa badannya kan? Haris. Indah. Kenapa Indah takut? Aku suka pegang ular. Apa yang Haris tahu pasal ular? Suka dengan ular? Mau pelihara ular? Ini tahu lah. Cuba angkat ular tinggi-tinggi. Kenapa minat ular? Suka pelihara? Mau pelihara ular? Mau juga lah. Mau juga. Indah takut? Enggak. Indah gali? Enggak. Inilah sebahagian binatang-binatang terpelihara supaya tidak pupus di telan zaman dan tidak pupus begitu sahaja. Ada baiknya pameran sebegini rupa kita didedahkan kepada generasi sekarang untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan menambahkan keberanian serta keyakinan mereka.
Baiklah, di sini saya bersama dengan sebahagian daripada mereka yang bertugas dan juga mereka yang sama-sama beraksi bersama dengan ular yang begitu jinak yang dapat kita saksikan, dan rugi sekali jika bis kita tidak kesempatan untuk menyaksikan sendiri bagaimana dengan pameran-pameran yang terdapat ular yang terdapat di negara kita Brunei Darussalam ini, dan mudah-mudahanlah dengan adanya yang dapat memberikan manfaat kepada bis kita semua, dan insyaAllah mungkin ada lagi expo ataupun juga pameran yang akan diadakan oleh mereka nanti, sama-sama kita dengarkan dan juga nantikan di negara kita Brunei Darussalam ni. Apa yang penting ada, ular-ular yang terdapat di sini adalah jinak belaka. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.